Kita bersama dengan tetamu saya yang seterusnya, Datuk Seri Panglima Haji Lajim Haji Ukin, Pengerusi Amanah Ikhtiar Malaysia, dan juga Puan Nur Hidayah Abdul Rahman, usahawan penerima bantuan prihatin. Dan bantuan prihatin yang kita sebutkan ini adalah prihatin bantu usahawan teruskan perniagaan yang disalurkan menerusi Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Datuk mungkin boleh perkenalkan sedikit usaha ini. Ya, terima kasih. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk sama dengan ruangan Sema Pagi Malaysia. Saya baru saja dilantik sebagai pengurusi Amanah Ikhtiar Malaysia. Hari ini adalah hari ke-8 saya berada di Amanah Ikhtiar Malaysia. Seperti yang kita sudah maklum, Amanah Ikhtiar Malaysia adalah ditubuhkan pada tahun 1987, itu tanggal 17 September, di mana matlamat asalnya tidak lain tidak bukan ialah untuk membantu wanita-wanita kita, khususnya di luar bandar untuk meningkatkan ekonomi, termasuklah juga suri rumah, dengan harapan bahawa wanita-wanita yang dikategorikan dalam B14 akan dapat menurunkan kadar kemiskinan, di samping untuk menambah, menjana pendapatan di kalangan keluarga. Itu di antara objektif AIM ditubuhkan. Puan, kalau kita melihat kepada pandemik ini, memangnya ramai yang terkesan. Tetapi dalam keadaan Puan sendiri setelah menerima bantuan, perniagaan Puan ada mencatat pertumbuhan. Jadi bagaimana sebenarnya Puan melihat situasi COVID-19 ini dan kekangan-kekangan yang telah pun terpaksa dihadapi dalam cara yang positif membantu untuk meningkatkan pengusahaan Puan? Assalamualaikum. Untuk permulaan masa kita dapat tahu pandemik COVID ni, kita semua sahabat yang berniaga ni agak down sebenarnya. Tapi ada satu bila bantuan banyak. Lepas tu macam saya, pengkhususan perniagaan saya adalah jahitan. So daripada situ bila kita dapat kontak daripada NGO meminta tolong untuk kita jahitkan face mask, PPL, face shield, semua tu kita buat. Kita berkongsi sesama semua satu tukang jahit satu Malaysia. Daripada seperti itu kita tak boleh menjalankan tugasan kita dekat kedai, tapi kita memanggil semua suri rumah untuk tolong bersama-sama untuk menyiapkan semua. So daripada situ sudut positif dia, kita buat rangkaian tukang jahit ni satu Malaysia. Tukang jahit di seluruh Malaysia telah bekerjasama untuk menyiapkan projek-projek seperti face mask disebutkan tadi, dan sebagainya untuk membantu sebenarnya mereka yang bertugas di barisan hadapan dan juga rakyat yang kini terpaksa memakai face mask, satu keperluan sekiranya keluar ke tempat awam. Datuk, apakah bentuk bantuan yang disampaikan oleh AIM kepada usahawan-usahawan luar bandar ini? Pertamanya, sebagaimana keputusan kerajaan kita pada hari ini, apabila pandemik COVID-19 ini telah melanda negara kita, AIM juga mengambil peranan yang penting untuk menyediakan pelbagai pakej rangsangan bagi memulihkan perniagaan ataupun perusahaan para sahabat kita di seluruh negara. Setakat ini kita telah menyediakan dana sebanyak 762 juta bagi menyediakan moratorium ataupun penangguhan bayaran balik pinjaman. Ianya melibatkan lebih kurang ahli kita di seluruh negara. Sahabat AIM. Seramai 373,815 orang. Dan manfaat ini telah diterima baik oleh para sahabat AIM. Dan kita juga ada trust 5 perkara yang dilaksanakan oleh AIM, iaitu trust pertama pakej rancangan ekonomi,
kemudian kita memberikan kursus secara online kepada para sahabat IAM supaya mereka dapat memasarkan produk-produk mereka secara online. Kita juga menyediakan taklimat-taklimat secara offline untuk bagi mereka yang mungkin tidak mahir untuk menggunakan online. Dan akhir sekali ialah pegawai-pegawai kita di semua peringkat, termasuk di peringkat wilayah dan juga di cawangan-cawangan turun padang untuk melihat dengan sendiri tentang kesan yang dihadapi oleh para sahabat IAM yang terlibat dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi dengan adanya kita mengadakan pertemuan, perbincangan sama ada secara kontak telefon atau bersemuka, maka kita akan dapat melihat bantuan-bantuan seterusnya akan kita lakukan. Dan pada hari ini kita telah memutuskan jika sekiranya masih lagi ahli-ahli kita itu ahli sahabat-sahabat IAM ini menghadapi masalah, dan kita telah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mereka mohon supaya penungguan itu dilanjutkan 6 bulan sehingga setahun. Jadi apa yang Datuk Seri sebutkan ini sebenarnya adalah sama dengan apa yang disebutkan oleh tamu kita sebelumnya, iaitu untuk memanjangkan tempoh moratorium bagi pembayaran balik. Jadi mungkin kita boleh lihat dari segi itu peranan AIM dalam menyampaikan microkredit kepada usahawan-usahawan ini secara bersasar bagi membantu mereka dalam perniagaan yang mungkin tidak besar tetapi tidak kecil, sedang memberi peluang ekonomi kepada mereka secukupnya. Dan sasaran itu serta jumlah microkredit yang disampaikan. Datuk. Ya, antaranya kita akan menyediakan seperti yang disebut tadi itu dana. Dan seterusnya kita juga merangka strategi kita supaya rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat AIM ini akan meyakinkan ataupun mereka yakin kepada diri mereka bahawa satu hari nanti dalam tempoh selepas berlakunya musibah COVID-19 ini mereka akan bangkit. Dan kita ada slogan sekarang ini itu bangkit kembali. Dengan slogan ini pada kami di IAM tentunya akan memberikan sumber inspirasi kepada mereka, sebab kita mempunyai iktizam yang kuat. Kalau kita ingin maju, sudah tentunya kegagalan hari ini bukan kegagalan hari esok atau seterusnya. Ini di antara cara kita untuk menentukan supaya mereka akan terus berusaha bagi mencapai matlamat IAM bila IAM itu ditubuhkan. Sahabat-sahabat IAM dilihat dalam golongan B40 dan merupakan wanita. Kebanyakan mereka ataupun kesemua mereka adalah wanita B40. Sri. Apakah yang Puan lakukan untuk bangkit semula dalam mencari semangat baru, mencari nafas baru selain daripada menerima bantuan dalam bentuk dana yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi? Apakah yang Puan lakukan sendiri untuk bangkit kembali dan menjana pendapatan semula? Okey, untuk first yang kita buat sebelum kita untuk bangkit, sahabat AIM ni mempunyai ukhuwah yang sangat rapat. So kita membantu antara satu sama lain. Kalau tidak dapat membantu daripada segi perniagaan pun, tapi semangat kita dapat daripada grup-grup kita sendiri. So daripada situ, first AIM pun banyak juga memberikan kita peluang semasa pandemik COVID-19 tu. Banyak yang AIM bantu sahabat untuk online business. So daripada situ kita banyak berinteraksi dengan customer semua online business. Dan kita pun dapat juga daripada pertolongan daripada NGO mana yang kita boleh bekalkan face mask untuk yang tidak berkemampuan. Semua kita tolong sama-sama macam tu. Jadi ini adalah semangat kesepaduan di antara anda semua sebagai sahabat AIM
Selain daripada itu, Datuk Seri, mungkin kita juga boleh fahami tentang wanita yang dikaitkan sebagai pembayar hutang yang baik berbanding lelaki. Kenapa, Datuk Seri? Kita tahu wanita ini mempunyai sifat sebelah jadi. Kalau kita lihat dengan keluarga kita sendiri, mereka pertamanya mereka sanggup berkorban demi untuk kelangsungan keluarga itu sendiri, termasuklah untuk menjana pendapatan dan juga untuk keluar daripada B40. Saya tidak menurunkan ataupun membidas kaum laki-laki. Tapi wanita ini dia ada punya perasaan malu. Kerana dalam kumpulan ini ataupun peminjam ini dia ada 5 kumpulan. Dia akan tubuhkan 5 kumpulan, di mana 5 kumpulan ini mereka akan berbincang apa strategi dan sebagainya. Dan jika di antara satu itu mungkin gagal untuk membayar, yang empatnya akan backing dan menekan supaya mereka juga akan menjelaskan pinjaman dan juga memberikan motivasi kepada rakan seorang itu yang mungkin dia ada kegagalan, mungkin dia merasa kalau saya buat pun mungkin saya gagal semula lagi. Dan mereka akan memberikan motivasi dan memberikan kekuatan kepada rakan yang mungkin salah seorang itu yang tidak berjaya. Dan seterusnya, kalau di segi perusahaan, misalnya untuk seperti puan ini dia akan perusahaan untuk menjahit. Tapi juga kita lihat wanita dia mempunyai kepakaran sendiri ya. Kalau katakan buat koi, jahit, laki-laki kurang. Jadi produk-produk inilah yang sebenarnya yang boleh dipasarkan. Katakan pagi dibuat koi, nasi lemak dan sebagainya. Ini semua daripada wanita. Itu sebab kita fokus kepada wanita. Wanita sebagai pembayar hutang yang baik, sebagai pakar motivasi sesama sendiri yang baik dan pembimbing rakan sebaya yang hebat. Puan juga merupakan ketua projek Pusat Transformasi Jahitan yang Puan sebutkan tadi. Puan sebagai ketua. Sejauh mana Puan sebagai ketua boleh membimbing rakan-rakan lain dan peranan Puan sebagai ketua di situ? Satu yang saya nampak mula-mula untuk PTJ ni, berkongsi rezeki. Bila kita berkongsi rezeki, sebab kita terlalu banyak sahabat-sahabat B40 ni bekerja di rumah. Bekerja di rumah ni kadang-kadang kita nampak semangat tu kurang, order tu kurang. So bila kita ada PTJ ni, kita ajak satu sahabat berkumpul dalam satu bumbung. So kita ada satu orang untuk online marketing yang mencari job dan kita usahakan sama-sama. Jahitan pukal sejak COVID-19 ni, kita peluang jahitan pukal kita sangat besar. Sebab kita dapat peluang tu, kalau dulu dimonopoli oleh pekerja asing, sekarang dimonopoli oleh orang kita sendiri. Ya, alhamdulillah. Lepas tu sekarang bila kita bersatu dalam satu bumbung, berkongsi rezeki, sama-sama menyiapkan tempahan, pukal, baju, langsir, semua kita buat sama-sama. Samping tu juga dekat PTJ ni, fokus utama kita adalah memberi kemahiran kepada sahabat. Sebab dahulu kita tahu ada yang terjejas bila berniaga online, terjejas bila tak mampu ni. So kemahiran yang kita panggil. So daripada PTJ tu setiap minggu, sebulan 2 kali, 4 kali kita akan buat kelas menjahit. So daripada situ sahabat-sahabat akan ada kemahiran masing-masing. Daripada itu juga bila kita dah ada kemahiran menjahit itu, lepas tu saya akan share juga sebab tempat yang disediakan untuk AIM tu sangat selesa. Facilities semua ada, mesin ada, meja potong ada. So kita galakkan mana-mana guru-guru jahitan yang mana rasa nak sampaikan ilmu jahitan, kita buat dalam satu bumbung. Selepas COVID-19 memang sangat-sangat mendapat sambutan. Sampai sekarang cuma mungkin BPJ ni agak
kita dengan red zone kan, so kita stop dulu untuk kelas-kelas. Baik, kalau kita lihat keadaan ni sangat memberangsangkan. Di mana kalau dahulunya tugas-tugas seperti ini terpaksa ataupun mungkin lebih murah diusahakan oleh pekerja-pekerja asing. Namun dalam keadaan sekarang, peluang diberi kepada orang-orang kita, rakyat Malaysia, untuk menikmati peluang ekonomi baru ini. Dan ini adalah suatu yang kita lihat adalah positif sebenarnya. Positif. Keterpaksaan ekonomi untuk memilih tenaga kerja tempatan berbanding dengan tenaga kerja luar. Datuk Seri bagi mewujudkan industri perniagaan yang positif, menyediakan ruang, menyediakan mesin jahit, meja potong dan sebagainya, dan juga dana. Adakah pihak AIM juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain? Ya, itu adalah di antara matlamat AIM, di mana kita akan bekerjasama dengan jabatan, agensi kerajaan, pihak bank, MARA, Tekun, dan pelbagai lagi agensi kerajaan yang menyediakan pinjaman, latihan dan sebagainya. Beberapa hari yang lepas saya telah bertemu dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas, di mana kita akan bekerjasama melalui SEPADU, di mana SEPADU adalah melaksanakan dasar kemakmuran negara tahun 2030, dan mungkin kita akan dapat bersama dengan pihak kementerian yang berkenaan, khususnya SEPADU, dalam kita menyediakan ruang peluang kepada usahawan-usahawan sahabat AIM mengambil bahagian dalam bidang perniagaan, perusahaan, latihan dan pelbagai lagi apa yang digariskan oleh pihak kerajaan hari ini. Di samping itu kita juga AIM boleh menerima sumbangan-sumbangan daripada pihak tokoh-tokoh korporat ataupun mana-mana NGO yang ingin menyumbang. Bukan saja berbentuk wang ringgit, tapi sumbangan di segi motivasi, menyediakan mungkin tempat-tempat ruang perniagaan dan sebagainya. Itu amat diperlukan oleh AIM. Kita juga akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian tentu seperti Kementerian Usahawan, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, di mana sahabat-sahabat AIM ini mereka terdiri daripada pengusaha-pengusaha kecil. Contohnya Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, mereka ada peruntukan untuk menyediakan gerai, mungkin kemah-kemah untuk mereka sahabat-sahabat untuk berniaga di tamu-tamu mingguan dan sebagainya. So ini amat kita perlukan. Dan dalam tempoh saya akan menjadi pengurusi ini, saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi, terutama sekali meningkatkan pinjaman kepada masyarakat wanita khususnya di luar bandar. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Salam Malaysia, dan tahniah kita ucapkan kepada Puan. Selamat berjaya dalam terus mengusahakan perusahaan yang kecil tetapi memang hebat sekarang ni. InsyaAllah. Dan semoga anda terus sukses.